Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak 3 Al-Farabi. Lama Ustazah tak jumpa korang Jadi hari ini kita akan sambung untuk belajar bahasa Melayu darjah 3 lah. Jadi awak boleh buka buku. Okey, sebelum kita mulakan kelas, pastikan baca doa ataupun paling simple baca bismillah, okey? Semoga awak semua bersemangat untuk belajar walaupun kita lama dah tak jumpa, okey? Okey, awak boleh buka muka surat 36, boleh buka muka surat 36, buku teks awak. Buku teks muka surat 36, okey? Hari ini kita akan sambung. Kita akan belajar tata bahasa iaitu kata sendi nama. Kata sendi nama. Okey, untuk kata sendi nama ni kita akan belajar. Okey, kita terus pergi kepada info bahasa. Ustazah akan cerita apa benda tu kata sendi nama. Okey, kita baca sama-sama. Tengok dalam buku awak kat bawah tu. Okey, info bahasa kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Okey, maksudnya kata sendi nama ni dia digunakan untuk sambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Dia untuk sambungkan, menyambunglah. Contoh kata sendi nama. Okey, apa contoh kata sendi nama tu? Okey, contoh yang pertama adalah dari. Okey, ini contoh yang pertama, dari. Okey, contoh yang pertama adalah dari. Bila kita nak guna dari tu? Okey, untuk kata sendi nama dari digunakan di hadapan frasa nama yang menunjukkan tempat. Dia menunjukkan tempat, arah dan waktu. Ingat. Yang digunakan untuk menunjukkan tempat, arah dan waktu. Bila masa kita nak guna dari, maksudnya dari itu dekat depan, belakang perkataan dari itu mesti frasa nama yang menunjukkan tempat, arah ataupun waktu. Contoh, saya pulang dari mana? Dari sekolah. Sekolah tu kan tempat. Saya pulang dari arah dari kedai, contoh. Tempat juga. Maksudnya selepas dari itu mesti frasa nama yang menunjukkan tempat. Okey. Untuk kata sendi nama yang kedua, kata sendi nama yang kedua ni adalah daripada. Awak selalu dengar kan? Daripada. Okey. Daripada digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, binatang, benda dan perbandingan. Maksudnya depan tu perkataan daripada, belakang dia tu mesti berkaitan manusia, binatang, benda dan untuk perbandingan lah. Contohnya, saya mendapat hadiah daripada ibu. Ibu kan manusia, daripada ibu. Kalau kita buat ayat macam ni, saya mendapat hadiah dari ibu. Kalau dari ibu, salah. Sebab dari mesti belakang dia tu tempat, arah ataupun waktu. Ibu ni manusia. Jadi kat depan tu mesti daripada. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah kata sendi nama ke. Ke digunakan di hadapan frasa nama yang menunjukkan tempat, arah tuju atau waktu. Ke digunakan di hadapan frasa nama yang menunjukkan tempat, arah tuju atau waktu. Okey, contohnya Ahmad pergi ke sekolah. Ahmad pergi ke sekolah. Selepas perkataan ke tu kan sekolah. Sekolah tu tempat lah. Contoh tu contoh ayat lah. Contoh ayat mudah. Okey.
Tu 3 contoh. Contoh yang keempat adalah pada. Contoh yang keempat adalah pada. Contoh yang keempat adalah pada. Pada ni bila kita guna dia? Kata sendi pada ni digunakan di hadapan frasa nama yang merujuk waktu atau tempat. Pada ni kita guna bila mana belakang dia tu merujuk waktu ataupun tempat. Satu lagi yang terakhir, kata sendi nama yang terakhir adalah kepada. Kepada kita guna bila? Digunakan di hadapan frasa nama yang merujuk manusia. Yang merujuk manusia ataupun binatang. Ingat, kalau kepada, mesti belakang dia tu merujuk kepada manusia ataupun binatang. Okey, contohnya, Ali, contoh saya nak ambil nama orang lah. Zikri memberi pensel kepada Usamah. Contoh, Zikri memberi pensel, sebatang pensel kepada Usamah. Mesti guna kepada sebab belakang tu adalah Usamah. Usamah ni manusia. Bukan Usamah ni waktu atau tempat. Kalau awak buat macam ni, Zikri memberi sebatang pensel pada Usamah. Salah ayat tu. Pada mesti guna untuk waktu dan tempat atau tempat. Kalau kepada, dia merujuk kepada manusia ataupun binatang. Okey? Jadi ada 5 kata sendi nama yang kita nak belajar untuk awak hari ini. Yang pertama, dari. Dari mesti guna selepas perkataan dari mesti tempat, arah ataupun waktu. Yang kedua adalah daripada. Daripada ni selepas dia mesti manusia, binatang, benda dan untuk perbandingan. Yang ketiga adalah ke. Ke, yang keempat pada, yang kelima kepada. Okey. Itu adalah kata sendi nama yang kita belajar hari ini. Okey, jom kita baca sama-sama petikan ni dan nanti kita akan jawab sama-sama soalan tu. Apa jawapan dia? Okey. Kita baca dalam kotak ni dulu. Okey, undangan ke perlawanan bola sepak persahabatan antara SK Gemilang dengan SK Perdana. Tarikh 5 Mac 20, contoh 2021 contohlah. Okey, tempat padan sekolah SK Perdana masa 9 pagi hingga 11 pagi. Hari Sabtu. Okey, tengok kat sini. Ke kan? Awak jumpa perkataan ke. Okey, ke ni adalah kata sendi nama. Ke ni adalah kata sendi nama. Tengok perkataan belakang dia ni. Perkataan apa? Perlawanan bola sepak. Okey, kita tengok. Ke. Ke digunakan menunjukkan tempat, arah tuju ataupun waktu. Okey, jadi ke perlawanan bola sepak. Ke mana tempat? Ke tempat yang adanya perlawanan bola sepak. Okey, kita pergi kepada petikan. Cergas dan cerdas. Cergas ni tubuh. Cergas ni tubuh badan awak. Cergas. Awak tak malas nak belajar rajin. Tu cergas. Cerdas ni otak awak. Pemikiran awak. Bila ustazah kata buat kerja-kerja ni, semua dapat buat. Tak ada malas-malas nak buat dah. Okey. Cergas dan cerdas. Okey. Anif terpilih untuk menyertai pasukan pelapis bola sepak sekolahnya. Dia mendapat latihan daripada Cikgu Rashid. Kalau daripada belakang dia mesti nama. Daripada Cikgu Rashid. Okey, teruskan. Pasukan bola sepak sekolahnya selalu berlatih di padang sekolah. Di padang sekolah. Pada waktu petang. Okey, kata sendi nama pada belakang ni
mesti waktu. Okey. Kita sambung. Mereka akan berlatih dari pukul 5. Mereka akan berlatih dari pukul 5 hingga pukul 6 petang. Okey. Kita pergi kepada perenggan seterusnya. Baca sama-sama. Permainan bola sepak juga mengubah Hanif daripada murid yang kurang keyakinan diri. Okey. Tengok kat sini. Daripada. Daripada ni adalah kata sendi nama. Daripada belakang ni apa ni, tempat ke manusia ke apa? Okey, murid ni manusia. Bila manusia mesti kata sendi nama daripada, bukan dari. Kalau kita buat dari, contoh saya potong macam ni kan. Tinggal dari je. Salah. Dari murid. Salah. Jadi yang betulnya adalah daripada murid. Sebab murid tu adalah manusia. Okey, kita sambung. Daripada murid yang kurang keyakinan diri kepada. Kepada ni pun apa? Kata sendi nama. Belakang ni apa? Murid. Murid ni manusia ke apa? Ya, manusia. Bila manusia kepada, bukan pada. Kalau pada ni mesti waktu atau tempat. Kepada murid yang lebih bersemangat dan yakin diri. Okey, perenggan seterusnya. Setelah menjalani latihan, pasukan bola sepak SK. SK ni nama panjang dia Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan. Okey. SK Gemilan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan SK Perdana pada minggu hadapan. Okey, kat sini ada 4 soalan. Kita jawab sama-sama. Perlawanan akan bertempat. Perlawanan akan bertempat apa? Kat sini tak ada. Jadi bertempat di. Di ni pun kata sendi nama. Di padang sekolah SK Perdana. Okey. Perlawanan bermula. Bermula. Ni, kat belakang dia ni waktu ke, tempat ke, manusia ke apa? Okey. Bermula. Okey, dia adalah waktu. Bila waktu dari ke daripada? Okey, kalau waktu dari ke daripada? Okey, bagus. Dari. Jadi, bila dia waktu, dia mesti dari. Dari pukul 9 pagi hingga. Ni hingga lah. Hingga. Awak tulis cantik-cantik. Saya tulis cantik. Hingga pukul 11 pagi. Okey, yang terakhir, perlawanan ini diadakan. Diadakan apa? Ni, tengok kat belakang. Kat belakang ni apa? Manusia ke, waktu ke, tempat ke apa? Okey, betul. Merujuk kepada waktu, iaitu hari lah. Waktu tu hari. Kalau hari kita nak guna pada ke kepada? Okey, bagus. Jadi kita akan guna pada. Jadi perlawanan ini diadakan pada hari Sabtu. Okey. Oh, tertinggal kat sini ada di. Di padang sekolah merujukkan tempat. Okey. Jadinya itu sahaja yang kita akan belajar hari ini, iaitu kata sendi nama. Ulang balik. Apa pertama? Kata sendi nama yang pertama? Dari. Dari mesti selepas tu mesti tempat, arah ataupun waktu. Yang kedua, daripada. Selepas perkataan daripada mesti apa? Mesti perkataan manusia, binatang, benda dan untuk pembandingan daripada. Manusia tu tak semestinya dia tulis manusia, maksudnya ibu ke, ayah ke, nama ke, tak kisah. Asalkan dia manusia, binatang ataupun benda. Okey, kata sendi yang ketiga adalah ke. Ke, selepas perkataan ke mesti tempat, arah tuju ataupun waktu. Kata sendi nama yang keempat adalah
pada. Pada ni dia merujuk kepada selepas dia mesti waktu ataupun tempat. 5. Kepada. Kepada, bila kepada belakang apa ni? Belakang perkataan kepada tu mesti merujuk kepada manusia ataupun binatang. Okey, yang terakhir, yang keenam. Yang salah tertinggal. Yang keenam adalah di. Di digunakan untuk menunjukkan apa ni? Tempat. Untuk menunjukkan tempat. Jadi ada 6 kata sendi nama yang awak belajar hari ini. Okey, itu sahaja. Jadi untuk kerja sekolah hari ini, kerja sekolah, awak buka buku aktiviti awak. Awak buka buku aktiviti. Kita tengok kata sendi nama. Kata sendi nama. Sekejap. Kata sendi nama. Okey, untuk latihan, awak perlu buat muka surat 45. 44 dan 45. Untuk latihan, muka surat 44 dan 45. Okey, itu sahaja hari ini. Saya harap semua rajin-rajin belajar. InsyaAllah ada masa kita buat Google Meet. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum.